Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang soalan ini ya, apa nak dibuat dengan tali pusat anak ni kan? Biasa bila anak ni lahir, dia ada tali pusat lah. Tali pusat ni lah waktu dia memang berfungsi lah, sangat-sangat penting bagi seorang bayi yang dilahirkan dalam perutnya. Tali pusat tu lah orang kata apa, makan, minum, protein semua sampai pada anak ya. Anak tu membesar sihat dan sebagainya daripada orang kata tali pusat tu lah. Bila mana lahirnya anak itu, maka kita pun potong. Macam saya pun pengalaman doktor bila lepas anak tu bersalin, 3 anak saya, bukannya 2 orang ni memang doktor suruh saya potong sendiri tali pusat tu. Jadi ditinggalkan sedikit, kemudian dah terpotong tu kan dia kepit kat situ sikit, tinggallah sikit, lebih kurang berapa cm je. Yang itu insya-Allah dia suruh kita berubat lah apa. Lepas lebih kurang 5, 6, 7 hari dia akan tertanggal dengan sendirinya. Jadi tali pusat yang berbaki tu nak buat apa? Ini biasa ni kita tengok ya, amalan-amalan masyarakat Melayu di Malaysia ini, mungkin juga di luar negara, saya tak pastilah ya. Kadang-kadang kita ni banyak perkara-perkara adat. Adat ni tak ada masalah. Adat ni juga boleh diambil sebagai sumber perundangan dalam Islam. Tapi dia bukan sumber yang paling utama. Sumber utama daripada Quran dan Sunnah. Adat ni letak hujung-hujung. Sekarang ni bila kita cerita tentang tali pusat anak ni, dia sama ada adat ataupun ibadat. Itu menjadi persoalan. Adat ke ibadat? Biasa kita dengar tali pusat ni, orang tutur pesan, tali pusat ni kalau kumpulkan, simpan, kumpulkan, ya, kalau ada 3, saya ada 3 orang anak, dikumpulkan 3 tali pusat ni, ya, ikatkan sekalikan, ya, simpan di satu tempat dalam bekas ke apa. Bila kita ikatkan, dia letakkan sekali, maka menyebabkan anak tu akan berbaik sampai ke akhir hayat dia. Adakah benda ni ada dalam agama? Itu satu ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, tidak ada dalil pun menceritakan tentang perkara ni. Nabi tak suruh pun ya ambil tali pusat diletakkan sekali supaya adik-beradik ni jadi baik. Tak ada pun. Cuma orang tua kata begitu. Pada saya benda itu mungkin boleh terima, cuma dekat sini yang kita tak boleh terima tu, tali pusat itu adalah organ ataupun sebahagian daripada tubuh manusia. Tubuh manusia ni bila telah dibuang, telah terputus daripada anggota tubuh badan kita, dikira sebagai bangkai. Itu persoalan dia. Kalau nak kumpulkan tu, okeylah, tak apalah. Tapi dia bangkai tu. Itu soal itu yang isunya tu. Sebab bangkai itu disuruh kita tanam. Contoh kalau kata orang potong kaki, dah kencing manis kan, dia potong kaki. Dia tak boleh simpan kaki tu. Sebab kaki tu dikira sebagai bangkai dah. Maka kaki tu kena tanam. Kaki tu kena tanam. Sebab di mana? Boleh tak simpan kaki tu? Ya? Tak boleh simpan sebab dikira bangkai lah. Makruh hukumnya. Bahkan takut jadi pada haram pun ia juga. Sebab kita menyimpan bangkai. Sebab itu bila kita simpan bangkai, kita kena ingat juga bangkai itu menjadi makanan jin. Kan? Maka bila kita kumpulkan tali-tali pusat itu sampai dia bau busuk dan sebagainya, menyebabkan dia menjadi perhatian magnet kepada jin-jin. Kita simpan pula di rumah kita. Jadi jin-jin datang tandan rumah kita sebab apa? Ada bangkai dalam rumah kita. Itu yang saya nampak perkara itu tak sepatutnya. Islam suruh bila mana bangkai-bangkai itu ditanam. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, bila kita menyimpan, dihukumnya makruh kita menyimpan tali pusat tu. So tak perlu simpan, hanya kita ambil tali pusat tu, sebaiknya paling cepat ditanam. Bila tali pusat tu putus, segerakan tanam. Nak tanam kat mana? Ya, tak payah hanya basuh cuci saja. Ada orang kata basuh dengan air asam apa, dia macam urilah kan. Itu tak ada masalah, boleh juga kan, supaya penat hilang. Kita anggap dia mulia lah kan, kita cuci bagi bersih, tak nak guna air garam, nak guna air asam jauh ke, tak nak ke, basuh macam itu pun dah memadai kan, basuh bagi bersih je. Kita selalunya tali pusat tu dah kering dah, basuh begitu, kemudian kita pun tanam kat mana? Tanam biasa je.
Tak payah tanam tempat-tempat yang special pun. Depan rumah kita mana-mana tanah tu, kita korek sikit tanam supaya binatang-binatang tak ada bau, okeylah, selesai. InsyaAllah dengan izin Allah, kita buat perkara tu, itulah sunnahnya. Sunnahnya menyegerakan menanam tali pusat tersebut dan orang kata apa, dengan cara yang baik. Itu sudah mendapat pahala sunnah. Kalau kita menyimpan dengan kepercayaan-kepercayaan tu, satu khurafat dan makruh, dan menjadi haram kalau kita mempercayai perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan perkara ini dapat kita mengambil sungguh-sungguhlah supaya kita nak biar kehidupan kita ni selari dengan kehendak sunnah Nabi. Bila kita ikut sunnah Nabi, hidup kita diberkati dan kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam, yang baik pada Allah, yang lemah atas kekurangan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.